Tadi kita sedang dengar ucapan dari Presiden Dr. Wan Azizah. Bolehkah kita banding Dr. Wan Azizah dengan First Lady kita? No comparison. So who do we want as First Ladies? It's very clear. Kita telah saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya tidak sebenarnya bukan nak buat joke tentang First Lady. Kemarin semalam kita telah menyambut International Women's Day. Dan International Women's Day ini juga sempena tsunami politik negara kita 4 tahun yang lalu. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang berani pada 4 tahun yang lalu memberi sokongan pada Pakatan Rakyat yang menjadikan kita boleh berdiri di pentas dan kita sempat memberi perkhidmatan kepada rakyat Selangor dan rakyat Malaysia. Kita hanya berjaya sebahagian saja. Kita hanya pecahkan monopoli UMNO, Barisan Nasional, pada pilihan raya yang lalu. Tapi saya yakin dengan sokongan rakyat yang berterusan, dengan pengorbanan yang berterusan, next election kita akan berjaya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sejarah ini perlukan pengorbanan dan perlukan sumbangan pihak. Tadi yang kita dengar dari Presiden, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat datang, ini adalah kerana delay of the flight by Firefly. Inilah bukti sekali lagi yang kecewa tidak dapat jumpa dengan Anwar. Sila undi Pakatan Rakyat next round, kerana sekurang-kurangnya kita akan improve the air service. Even airline they cannot run. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dalam pelbagai serangan oleh Barisan Nasional, satu rejim yang hampir jatuh, serangannya makin hebat. Yang pertama sekali menjadi mangsa adalah keluarga Anwar Ibrahim. Berturut-turut 14 tahun tidak habis. Dan ini kita juga sambut bukan cara untuk lemparkan taraf politik yang sama. Kenapa kita kemukakan buku jingga? Kenapa kita bawa alternatif budget? Kenapa kita bahas dalam satu platform yang berbeza? Ini bukan kerana kita nak menang pilihan raya saja, tetapi tujuan kita adalah mengubah corak politik negara kita. Kita nak bawa satu pembahasan yang lebih sihat. Kita bawa buku jingga kerana kita tahu kerajaan jawab, boleh tak dasar-dasar ini dilaksanakan. Bila kita kemukakan buku jingga, Anwar diserang dengan fitnah kedua, isu liwat diheret ke dalam mahkamah. Tetapi kita kata jangan kita go so low and talking about those issues. We want to talk about issues of principle. We want to talk about policies. We want to see who can run the government better. Itu matlamat kita. Dan bila kita kemukakan buku jingga, mereka kata ini akan bankruptkan negara. Ini tak boleh buat. Kalau ISA dimasukkan, negara jadi huru-hara. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada rakyat, kerana rakyat cerdik. It's the wisdom of the people. Rakyat boleh lihat yang mana satu argument yang benar, yang mempunyai logik,
dan apa yang tidak lagi sesuai untuk masa. Itulah sebab akhirnya pemimpin Barisan Nasional terpaksa akur. ISA ini sudah outdated. ISA zalim, harus dihapuskan. Tak cakap bankrupt lagi. Bukan saja ISA, setakat juga memohon maaf atas segala kesilapan. Tapi mohon maaf, tahap cakap mulut saja tak guna. We want to see action. We want to see sincerity. We want to see real policy shift. And we believe without change of government, we cannot expect Najib to do it. Even I don't want to question his heart. Kalau dia ikhlas tidak, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu parti dia tidak ikhlas. That's why di sini saya akan kata, ya, kalau Najib mohon maaf, kita terima maafnya. Kita kekalkan Najib di pekan. Tapi bagi setiap ahli parlimen Barisan Nasional yang enggan mohon maaf, we vote them out. Make sure all these MP who refuse to apologize for the corruption, for the wrongdoing, for the cheating on the people, we vote them out. Keep Najib alone in the parliament to be the opposition leaders. Kerana dia sudah mohon maaf, kita terimalah pekan bagi dia menang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, yang kita harus soalkan sekarang, pembicaraan atau hujah yang dibawa oleh kerajaan seolah-olah sudah sama dengan pembangkang. Dua-dua kata nak reform. Najib pun nak transformasi. Najib pun kata nak masyarakat kita harmoni, pelbagai kaum jadikan satu Malaysia. Tapi rakyat harus buat perbandingan secara teliti, di mana reformasi yang tulen, yang betul, yang committed, dan juga apakah agenda retorik politik yang hanya setakat untuk dapat undi. Kalau betul-betul kerajaan Najib berniat untuk lakukan reform, kita bukan nak dengar ucapan darah RTM. Kita nak tengok where is your action. Kes Lembu sampai hari ini tak selesai. Kita dah tengoklah, Lembu boleh duduk dalam kondominium pun tak ada orang angkat. Kita dah bawa lah pelbagai isu, tak ada. Tadi saudara Sibarasa cerita tentang Undang-Undang Malaysia, lempar kasut kepada hakim. Saya agak rakyat sudah banyak kali mau lempar kasut dah. Kita masih ingat tak Menteri Besar Selangor, bekas Menteri Besar Selangor, Hei Toyo, yang buat istana besar, dibawa ke mahkamah. Hakim jatuh hukum sama dengan lempar kasut, 1 tahun penjara. Sebab apa? Sebab cabut gigi rakyat Selangor. Beli rumah murah. Baiklah, ini rasuah. Sebab ada election, bawa Hei Toyo untuk di-charge dalam mahkamah. Jatuh hukum 1 tahun. Di mahkamah sebelah, the next door of the same court, satu lagi kes. Ada seorang penganggur, seorang lelaki yang tidak ada kerja. Dia pergi supermarket sebab tak ada duit, lapar. Dia pergi supermarket, curi apa? Curi shampoo. Curi shampoo. Curi shampoo, tangkap polis, hantar ke mahkamah. Mahkamah kata, awak curi shampoo, saya jatuh hukum 1 tahun penjara. Boleh kita lihat tak? Curi shampoo 1 tahun penjara. Curi wang rakyat, curi tanah rakyat, itu pun 1 tahun penjara. Lebih baik join UMNO, jadi ahli-ahli politik.
masuk UMNO, curi uang rakyat hanya 1 tahun saja. This is the justice. Di mana kesungguhan untuk hapuskan rasuah? Kita tidak mau lihat hapus rasuah ini setakat sebelum pilihan raya saja. Selepas pilihan raya semua orang selamat. Lee Leong Sik selamat, He Toyo selamat, Najib selamat, Muhyiddin selamat, semua orang selamat, dibebaskan oleh mahkamah. Sebelum pilihan raya tangkap. We have been fooled enough. We are not going to accept it this time. Whatever happened, this round we must change government. Kita harus tukar kerajaan. Inilah hanya satu-satunya jaminan untuk pastikan agenda reformasi ini diteruskan. Sudah sampai. Macam-macam mereka akan mainkan. Last kali dia akan mainkan isu perkauman. Gunakanlah kepala babi lah, nak bonus keris, nak mainkan sentimen Melayu, mainkan sentimen Cina, nak bencikan negara Islam. Macam-macam dia akan main. Tapi saya nampak zaman sekarang dalam era informasi internet ini, rakyat tidak terpedaya. Kita masih lihat pelbagai kaum boleh duduk bersama. Ini adalah kerana Pakatan Rakyat yang terdiri daripada parti-parti pelbagai kaum yang sentiasa komited untuk berunding dalam semua isu masyarakat. Tidak seperti di UMNO, tidak seperti MCA. Kita dengar dari perbahasan Chua Swee Lee, naik pentas, dia cakap biasa attack negara Islam, kata orang Cina tak boleh terima hudud, takutkan orang Tionghoa. Kalau menang Pakatan, orang Cina akan hilang hak untuk makan babi. Itu Chua Swee Lee. 40 tahun NCA takutkan orang Cina dengan hujah ini. UMNO pergi takutkan orang Melayu. Negara ini kalau diperintah oleh Pakatan, negara sudah diambil alih oleh komunis. Komunis apa? DAP komunis. Dia takutkan orang Melayu nanti sudah menang Pakatan, orang Melayu dicampak ke laut Cina Selatan. Macam seolah-olah Penang sudah tak ada Melayu. Tapi inilah politik yang kita nak buang, nak nyahkan dari negara yang bertamadun ini. Sudah cukuplah 50 tahun setengah abad kita dengar hujah ini, tetapi kita tidak lagi terpedaya. Kita juga lihat bagaimana Pakatan Rakyat, di mana pemimpin kita boleh duduk berunding. Kita tidak akan ambil ini isu Cina. Sekolah Tamil bukan masalah sifat rasa saja. Sekolah Cina bukan isu Hiloisian saja. Masjid-masjid bukan masalah Asmin Ali saja. Kita harus ambil semua isu ini. Baik pun sekolah Cina, baik pun sekolah Tamil, atau mutu pendidikan negara kita, atau MARA, atau institusi-institusi yang ada pada hari ini yang untuk melaksanakan pelbagai program membantu rakyat ini, bukan lagi kita lihat dari sudut perkauman. Ini adalah masalah Malaysia yang secara kolektif orang rakyat Malaysia harus mengatasi. Inilah corak politik baru yang akan dibawa oleh Pakatan Rakyat. Dan dengan ini kita boleh mengatasi ketakutan masyarakat masing-masing. Kalau gereja dibakar, Ustaz Adi Awang Tok Guru pertama sekali turun. Kalau ada masalah di masjid, kalau rumah setinggan orang Melayu diroboh, Hiloisian akan turun, Siva Rasa akan masuk untuk bantu menjadi penasihat guaman. Inilah cara kita. Kalau estate diroboh, orang estate disingkir, kita ada ahli parlimen Melayu, ahli adun Melayu yang datang
untuk selesaikan masalah. Ini era baru yang kita impiankan. Mungkin setakat ini adalah kita masih ada kelemahan. Rumah-rumah tertentu ada sampah yang tak kutip. Betul, kita mengakui ada kelemahan. Kita ada kelemahan kelulusan untuk dapat lesen masih lambat di Selangor. Ya, betul. Tapi isu pokoknya ialah kita akan tukar cara politik kita. Kita tidak lagi lihat segala-galanya dari sudut perkauman. Kita tidak lihat lagi sesuatu isu ini melibatkan kepentingan satu golongan saja. Kita lihat sebagai rakyat Malaysia. We look at all issues as Malaysian and we fight for it as Malaysian and we overcome it as Malaysian. This is the new politics. And UMNO, MCA, Gerakan failed to deliver that for the last 50 years, and that's why we need to change. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, tadi saya sebut tentang takat status ekonomi kita. Begitu buruk sekali, hanya kita boleh tarik industri seperti Lynas. Apa Lynas? Essentially is about making Malaysia a tong sampah to keep the radioactive. Itu saja. Menteri sendiri tidak faham bahayanya radioaktif. Memang betul mereka cari ahli parlimen PAS Hulu Langat Cik Rosli tanya, adakah ini rare earth boleh dijadikan selamat? As a scientist and as a politician separately. As a scientist, you ask me, bolehkah C4 dijadikan selamat? Sebagai saintis, pakar bom, saya kata boleh. Ada cara untuk jadikan C4 tak letup. So kalau you tanya, bolehkah C4 saya nak simpan di dalam rumah? Saya kata sebagai pakar, boleh. Mau simpan di bawah katil saya? Boleh. Cara yang selamat ada. Tetapi akhirnya kita harus buat keputusan. We have to make a choice. Sama ada kita akan meletakkan C4 kita di bawah katil atau tidak. That's your choice. Sama ada kita mau sisa-sisa yang radioaktif, yang beracun ini disimpan di negara kita. Ini tidak akan hilang 10 tahun. Tidak akan hilang 50 tahun. Bukan 100 tahun. 1000 tahun. 20,000 tahun yang akan datang, kita masih harus menghadapi radioaktif ini. Dan hanya otak Barisan Nasional yang terima sampah ini untuk masuk negara kita. Kita tak boleh tunggu lagi. Kalau kita tidak tukar sekarang, yang kata negara bankrupt, bukan kerana kita naik gaji guru, bukan kerana kita bagi bantuan kepada rakyat. Yang jadikan bankrupt adalah rasuah. Kini hutang negara kita dalam bajet yang terbaru ini 457 bilion. 457 itu bermaksud setiap rakyat Malaysia terhutang 17,000. Ini juga bermaksud hasil negara kita. Setiap RM1 hasil pendapatan negara, 53 sen adalah digunakan untuk bayar hutang. Every RM1 we have to pay 53 sen as debt, as hutang. Can we wait some more? Boleh kita tunggu lagi? Mungkin satu hari lagi kita pendapatan RM1 80 sen bayar hutang. Mungkin satu hari ketika RM1 pendapatan negara, RM1.20 digunakan untuk bayar hutang. Ini bukan saya cerita dongeng. Ini berlaku di Indonesia. Ini berlaku di zaman Marcos Filipina. Negara-negara yang dulu makmur, tapi kerana diktator, kerana pemimpin yang rasuah, yang jadikan negara mereka yang kaya ini jadi negara miskin.
Do you want to see Malaysia going that direction? Sebagai parti politik, tidak ada pilihan raya yang terhujung. There's no life and death struggle for political party. As long as there is election, political party will survive. Not to worry. Keadilan akan berterusan. Ada berjaya, tidak berjaya dalam pilihan raya akan datang, kita akan berterusan. Ada Anwar ke tidak ada Anwar, parti keadilan akan terus bertanding dalam 10 pilihan raya yang akan datang. Tetapi, adakah rakyat mampu tunggu? Bolehkah anak cucu kita tetap menjadi mangsa kerana kita lepaskan peluang yang baik ini? It is not for us. It is not for Anwar. Anwar missed to be Prime Minister, so what? History has a lot of people who missed out. Tetapi, our children cannot miss. We cannot allow this country to miss the opportunity to save ourselves. Kita harap kita bersama-sama berusaha gunakan kebijaksanaan kita, gunakan kertas undi kita untuk menjaminkan negara yang selamat untuk anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Salam reformasi. Vanakkam, Nandri, 谢谢大家，晚安。谢谢。